Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Korang mungkin dah ada tengok aku baru buat video gunakan AI lah, suara AI untuk version orang putih. Sebab aku nak cuba capture some of the English speaking market untuk channel aku. Jadi kali ni aku nak buat the same video balik tentang macam mana Volkswagen dengan Renault dah mengubah ataupun memindahkan dia punya pusat pembangunan R&D center untuk EV ke China. Jadi Renault dengan Volkswagen ni adalah dua jenama besar di Eropah. Kita tahu Renault adalah sebahagian mungkin daripada Renault, Nissan, Mitsubishi Alliance, dan of course Volkswagen adalah salah satu syarikat kereta terbesar di dunia. Jadi kenapa dia orang pindahkan dia orang punya R&D center untuk EV ke China? Adakah dia orang dah menyerah kalah dan mengaku bahawa dia orang tidak boleh melakukan EV development di Eropah ke macam mana? Jadi benda ni adalah beberapa pembangunan ataupun development yang baru yang sedang berlaku dalam industri otomotif, iaitu di mana kebanyakan syarikat-syarikat kereta baru mula sedar mungkin bahawa kereta telah beranjak daripada satu produk mechanical menjadi produk elektronik. Dan bila kita tengok produk elektronik ni, dia punya rantaian bekalan memang fokus banyak di China, sebab China menghasilkan, saya tak tahulah berapa peratus daripada produk elektronik dunia dihasilkan di China. Jadi dalam dunia elektronik ni banyak kita dapati bahawa sistem manufacturing menggunakan common component. Dalam kereta kita banyak melihat proprietary component, engine, transmission, banyak proprietary ataupun dihasilkan oleh syarikat itu sendiri, dan dia mengawal dia punya intellectual property. Tapi dalam industri elektronik, di mana kalau kita tengok komputer ke television ke TIs ke apa sajalah barang elektronik yang kita nampak dalam rumah kita, kebanyakan komponen di dalam produk tersebut tidak dihasilkan oleh manufacturer yang nama dia ada dekat depan, tak kira nama dia Panasonic ke Samsung ke Sony ke, kebanyakan chip dekat dalam tu dihasilkan oleh orang lain. So this is the nature of the electronics industry, kerana setiap komponen tu adalah sangat mahal sebenarnya untuk dibangunkan dan untuk dihasilkan. Jadi hanya ada beberapa company yang menghasilkan komponen asas, core component, dan the role of the OEM ataupun the original equipment manufacturer yang jenama dia dekat depan tu ialah integrasi. So kalau kita tengok dekat sini, kenapa Renault dengan Volkswagen bergerak ke China ialah kerana ekosistem dekat China tu dah memang sangat kuat dan sangat bagus. Jadi untuk kita membangunkan sesuatu produk lebih mudah kalau kita berada di tempat di mana pembekal ada di situ. Dan kalau kita tengok dekat sana, bateri dan macam-macam komponen lain tertumpu di situ, microchip juga tertumpu di situ, komponen plastik, of course, komponen kursi, macam-macam komponen mechanical juga tertumpu di China. Dan di China disebabkan mereka bangunkan produk dengan cepat. Sekarang kita tengok setengah-setengah syarikat lancar kereta 400 volt, 6 bulan kemudian update kepada 800 volt, dan harga jatuh dengan begitu cepat sekali kerana dia orang dapat menguasai economics of scale dengan cara yang sangat laju, kerana dia orang mempunyai production yang banyak dan ada skala production memang menyebabkan cost turun. Jadi kalau kita nak menghasilkan produk dengan cepat, R&D dengan cepat, kita kena berada di mana supplier kita berada. Dan of course China memang kat situlah tempatnya. That's why dia yang boleh develop produk dengan cepat, tawarkan teknologi terkini pada harga yang paling rendah. Jadi kenapa Volkswagen dengan Renault bergerak ke sana? Kerana dia nak kena defend dia punya turf. Maksudnya untuk Renault dan Volkswagen, dia bukan saja ada pasaran di Eropah, tapi juga mungkin pasaran dunia yang dia nak kena defend. Dan kalau kita tengok sekarang, kenapa kebanyakan berita adalah mengenai keluarnya model baru daripada China dalam bentuk model EV dengan begitu banyak sekali, dan ada agak kurang bilangan EV yang dibangunkan di barat, kerana inilah sebabnya, kerana supply chain dekat situ. Jadi Volkswagen mahu menghasilkan apa yang dia panggil Wolfsburg of the East. Bukan Volkswagen sebutlah, insider yang cakap, sebab dia nak ubah, pindahkan the entire of dia punya EV R&D ke Anhui. Dia panggilkan Volkswagen China Technology Center or something, VCTC kalau tak silap saya. Dan kita tengok satu-satu. Renault pula dia akan bangunkan dia punya EV R&D Center di Shanghai, dan ini akan digunakan untuk membangunkan produk untuk Eropah katanya, tetapi dibina ataupun dibangunkan di China kerana supply chain and manufacturing capability ada di sana. Ini memang Renault sebut sendiri. Renault is aiming to use China as a base for EV development and supply chain needs, with Europe and other overseas market as its primary focus. So untuk Europe dia nak guna, untuk Renault dia nak gunakan China as R&D and manufacturing base untuk Europe.
Jadi dia memang merancang untuk membangunkan Shanghai R&D ni untuk menjadikan ianya satu pusat yang sangat besar untuk pembangunan. Dan dia juga pernah, Renault ni juga ada kerjasama dengan kumpulan Geely untuk menghasilkan ataupun berkongsi platform EV dan powertrain teknologi. Jadi memang it's a natural progression. In fact, kalau tak silap saya, masa Renault Nissan nak offload dia punya engine manufacturing facility, Geely juga yang mengambil dan membelinya. Ini satu lagi development yang agak penting. Kenapa orang akan bergerak ke China? Bukan saja untuk EV R&D tapi juga untuk ICE R&D. Kenapa? Sebab China sekarang akan menjadi penghasil enjin ICE terbesar dunia. Bila industri berganjak ke EV, jadi permintaan untuk enjin-enjin pembakaran akan berkurangan, jadi jumlah supplier juga akan berkurangan dan sebanyak supplier untuk enjin ICE juga akan concentrate berada di China. Ini kita tengok macam mana Volkswagen, Mercedes-Benz juga akan menggunakan enjin daripada Geely untuk kegunaan model yang terbaru mereka. So this is things yang memang sedang berlaku. So tak kira sama ada you membangunkan EV atau membangunkan ICE, you akan kena bergerak ke China, kerana nampaknya anjakan untuk enjin ICE juga akan pergi ke China kerana dia orang ada advantage dari segi cost dan manufacturing ability. Untuk Volkswagen pula, dia orang memang bergerak ke sana untuk menghasilkan dia punya global R&D center, iaitu VCTC yang saya sebut tadi, Volkswagen China Technology Company Limited ataupun VCTC di wilayah Anhui. Jadi dia orang akan increase ataupun tambahkan jumlah pekerja di VCTC itu kepada 3,000 tahun ini, menjadikan ianya salah satu mungkin pusat R&D yang terbesar untuk Volkswagen. Dan yang ni dia akan bangunkan model untuk dia punya joint venture ataupun usaha sama dia di China. Dari Volkswagen ada 3 usaha sama di China: Volkswagen Anhui, SAIC Volkswagen dan FAW Volkswagen. Dia akan menggunakan MEB platform dan juga China punya special platform CMP. Jadi kita tak tahu lagi yang mana satu akan menjadi dominan, tapi dia sedang membangunkan satu platform baru dipanggil CMP untuk China. Dan untuk Volkswagen dan juga untuk Renault, dua-dua mensasarkan pengurangan kos lah. Volkswagen ada specific projection pengurangan kos banyak 40% in terms of dia punya kos menghasilkan kenderaan elektrik, dengan menganjakkan dia punya R&D ke Volkswagen Anhui di China. Kerana memang kalau nak dapat all the cost advantages, dan this is very important dan sangat kritikal, kerana cost advantage ni dah akan menjadi kunci utama anjakan ke EV, siapa yang akan survive. Kerana banyak penganalisa mengatakan bahawa kos EV akan parity ataupun akan sama seperti kos ICE dalam tahun depan. Paling lambat pun tahun 2026, tapi banyak yang sekarang mengatakan tahun depan. Saya sendiri percaya cost parity sudah pun dicapai dan cost EV sudah pun lebih rendah daripada cost ICE di China. Ini kerana kita sudah pun melihat bagaimana kenderaan-kenderaan hybrid pun sudah dapat dijualkan pada harga yang sama ataupun lebih murah daripada harga kenderaan ICE. So apatah lagi untuk battery electric vehicle di mana komponen adalah lebih rendah. Mungkin kos bateri masih lagi dikatakan belum betul-betul turun di bawah kos untuk enjin ICE, tapi saya rasa dah dekat lah ataupun sudah pun masuk ke tahap tersebut. Dan ini Volkswagen punya keputusan ni adalah satu acknowledgement dan memang struktur R&D di China dan pasaran NEV ataupun new energy vehicle di China sangat besar. Dan kalau you nak menguasai pasaran NEV, you kena berada di China dan menguasai pasaran tersebut. Dan kita dapati jenama-jenama barat sedang menghadapi masalah yang besar untuk menguasai pasaran BEV China, kerana nampak macam mana produk-produk di China lebih laju di punya development dan feature yang ditawarkan lebih canggih, dan dia ada lebih banyak feature tentang connectivity dan sebagainya. So untuk Renault, dia bangunkan untuk Eropah, pasaran this car is only for Europe kalau ikut Renault. Tapi untuk Volkswagen, dia memang nampaknya akan menganjakkan dia punya R&D center 7,000 km ke timur, ke Anhui, dan VCTC dijangka akan menjadi Wolfsburg of the East. Okey, tu saya punya analisis tentang apa yang sedang berlaku dalam dunia otomotif. Pergerakan besar R&D center daripada Eropah ke timur adalah satu petanda yang sangat penting. Kau punya pendapat macam mana? Apa kau rasa ini maksudnya, dan apakah yang akan berlaku dalam masa
jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Komen banyak-banyak kat bawah dan tolong tekan butang like dan kongsikan video ni dengan kawan-kawan. Ramai lagi yang belum subscribe, tolong tekan butang langganan dan juga butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi, insya-Allah.